Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengingati mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum, ingatilah aku maka aku akan ingat kepada kamu. Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala a'zami dzakirin ubudiyatan lil madhkur Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita sebutkan tentang amalan-amalan yang dilakukan pada hari Jumaat. Kita sebutkan bahawa kita sebagai seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk datang awal untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Dan kita sebutkan sebelum hadir untuk solat Jumaat, kita mandi sunat Jumaat, kita pakai pakaian warna putih yang mana ianya sebaik-baik warna yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memakai daripada wangi-wangian. Dan kalau boleh mereka-mereka yang sudah berkeluarga, yakni suami yang telah lelaki yang telah berkahwin, memakai daripada kupiah. Lebih baik daripada itu memakai serban untuk menghormati ataupun sebagai adab kepada hari Jumaat. Dan kita sebutkan kalau boleh kita datang awal. Waktu pertama seakan-akan kita mengorbankan seekor unta. Waktu kedua seakan-akan kita korbankan seekor lembu. Waktu ketiga seakan-akan kita korbankan kambing. Waktu keempat seakan-akan kita korbankan seekor ayam. Dan waktu kelima seakan-akan kita mengorbankan sebiji telur. Maka paling tidak kalau boleh kita cuba hadir untuk menunaikan solat Jumaat, ataupun kita galakkan, kita ingatkan suami ataupun anak-anak lelaki kita agar supaya mereka dapat sampai ke masjid sebelum imam naik ke atas mimbar, ataupun ahsan sebelum azan. Naam. Dan kita sebutkan antara adab hari Jumaat agar supaya jangan tinggal bacaan surah Kahfi, yang mana barang siapa yang baca surah Kahfi akan diberikan cahaya daripadanya sehingga ke Kaabah. Kemudian akan dipelihara daripada satu Jumaat ke Jumaat yang akan datang, dan ditambah 3 hari. Dan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Qawlul Badi' fi Salah ala Al-Habib Syafi', bilangan paling sedikit yang dianggap banyak untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 300 selawat. Untuk kita dikira sebagai orang yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, maka bilangan yang paling sedikit adalah 300. Naam. Dan kemudian kita sebutkan pada pengajian yang lalu untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk dapatkan saf pertama, dengan syarat kita tidak menyusahkan orang lain untuk nak berada di saf pertama. Dan kecuali kalau ada kekosongan pada saf pertama, jangan pula kita dah langkah-langkah atas bahu orang dan sebagainya, lepas tu kita nak suruh orang ke tepi. Sebab apa? Sebab tak ada tempat, kita nak juga saf pertama. Bukan itu caranya. Kalau kita nak saf pertama, ahsan kita datang lebih awal. Dan kemudian kita sebutkan juga pada pengajian yang lalu, selepas menyebutkan tentang adab-adab hari Jumaat, kita sebutkan untuk menjaga daripada rawatib yang muakkad yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan tentang salatul duha, kita sebutkan tentang salatul witr, dan bagaimana kita nak berusaha menambah sedikit demi sedikit daripada solat-solat sunat kita sehingga ianya menjadi sempurna.
disebutkan oleh sebahagian orang-orang salih, antaranya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang daripada ratib yang kita selalu baca, Ratibul Attas. Jadi guru kepada gurunya, Syekh Abu Bakar bin Salim menyebutkan, aku daripada kecil aku telah dibiasakan, telah dilatih untuk solat duha dan solat witir dengan sempurna. Maksudnya solat witir itu 11 rakaat dan solat duha tu 8 ataupun 12 rakaat. Dia kata tak pernah aku ingat, daripada mula aku ingat yang aku boleh ingat, boleh berfikir, boleh ingat, tak pernah aku tak sempurnakan daripada solat witir dan solat ad-duha. La ilaha illallah. Ni cara-cara orang-orang salih mendidik anak mereka, iaitu daripada kecil, iaitu kalau itu keadaan solat sunat mereka, solat duha, solat witir, apatah lagi solat fardu mereka, apatah lagi amalan-amalan lain. Dan kemudian kita sebutkan untuk menjaga daripada salatul awabin lepas solat maghrib, iaitu 6 rakaat, yang mana pahalanya mereka yang istiqamah dalam mengerjakannya mendapat 12 tahun pahala ibadat sunat. Dan juga kita sebutkan tentang 4 rakaat selepas solat isyak. Naam, dan kita sebutkan juga pada pengajian lalu, agar supaya kita mempunyai wirid daripada bacaan Al-Quran setiap hari, kita sedikit demi sedikit adakan rutin harian daripada bacaan Al-Quran, sehingga kita mampu sikit demi sedikit kita tambah dan tambah, sehingga kita mampu untuk khatam Al-Quran sebulan sekali. Naam, tapi kalau kita dapat tambah, ahsan. Kalau kita dapat baca lebih daripada itu, lebih baik. Dan bagi orang yang hafiz Al-Quran, sepatutnya mereka punya bacaan lebih banyak daripada 1 juzuk. Disebutkan bahawa untuk hafiz Al-Quran sepatutnya mereka membaca 3 juzuk satu hari, sehingga mereka dapat khatamkan Al-Quran setiap bulan 3 kali. La ilaha illallah. Naam, dan kita sebutkan bahawa perlu untuk kita ada wirid zikir daripada la ilaha illallah setiap hari. Dan ini merupakan macam energi ataupun merupakan minyak untuk amalan kita. Dengan adanya zikir, apa-apa jenis zikir, tapi secara khusus la ilaha illallah, dia seakan-akan minyak untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam amalan-amalan lain. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW apabila ditanya siapakah yang paling baik, maka Nabi menjawab, orang yang paling banyak berzikir. Apabila ditanyakan sedekah siapa yang paling baik, maka Nabi mengatakan orang yang paling banyak berzikir. Siapakah umrah ataupun haji, siapakah yang paling baik? Orang yang paling banyak berzikir. Jihad, siapakah yang lebih baik? Wahakadha. Maka setiap amalan yang dilakukan oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kita sebutkan sedikit sebanyak tentang setelah kita mempunyai wirid la ilaha illallah setiap hari, kita juga perlu menambah wirid untuk berselawat ke atas Nabi SAW setiap hari. Bukan hanya pada hari Jumaat, akan tetapi kalau boleh setiap hari ada wirid, ada bahagian daripada selawat ke atas Nabi SAW. Adakah dengan kita berselawat itu kita memberi suatu pemberian kepada Rasulullah? Adakah Rasulullah berhajat kepada selawat kita? Obviously tidak. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu telah berselawat ke atas Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat selepas beritahu kepada kita bahawa Allah sendiri telah berselawat ke atas Nabi SAW. Naam, dan disebutkan salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi terlebih dahulu, kemudian baru memerintahkan orang-orang beriman untuk berselawat, agar supaya kita orang-orang beriman tidak terfikir, tidak merasakan bahawa Nabi memerlukan daripada selawat kita. Naam. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, tak ada menyebutkan innallaha wa malaikatahu, maka mungkin ada orang akan memikirkan, mungkin akan salah faham bahawa Nabi memerlukan. Mari kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi agar supaya Nabi mendapat keberkatan, Nabi mendapat keuntungan. Sebenarnya kita yang mendapat keuntungan dengan berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ya, ini makin banyak kita berselawat, makin banyak
rahmat kita dapat daripada Allah, makin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka sibukkanlah diri kita dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukannya, dan juga para malaikat melakukan perkara tersebut juga. Dan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikatakan oleh para ulama adalah ar-rahmah, iaitu apabila Allah berselawat kepada makhluknya, bermakna Allah menurunkan rahmat. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus al-muqtadin bi-ta'zim, iaitu Allah berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan pengagungan daripada malaikah, ataupun selawat ni para malaikah kepada Rasulullah ataupun kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar. Dan kita bila berselawat ke atas Rasulullah, ianya adalah doa, permohonan daripada Allah ataupun permohonan kita kepada Allah bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Para sahabat apabila mereka diperintahkan untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengetahui bagaimana nak berselawat kepada kamu, akan tetapi kami tak tahu bagaimana nak memberi salam kepada kamu." Maka mereka mengatakan, "Kami tahu bagaimana nak memberi salam kepada kamu, tapi tak tahu bagaimana nak berselawat kepada kamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sirah selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ni antara selawat yang diajarkan, yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita fikirkan sirah selawat ini, kita memohon, Allahumma ya Allah salli ala Muhammad, ya Allah sampaikanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ataupun di sini, adakah kita yang berselawat kepada Rasulullah directly, ataupun kita mohon daripada Allah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pada hakikatnya Allahumma salli, kita mohon daripada Allah untuk menyampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tidak mengetahui hakikat keagungan Rasulullah. Yang mengetahui hakikat keagungan, kehebatan, kesempurnaan Rasulullah hanyalah penciptanya Rasulullah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan sempurna menyampaikan selawat kepada Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad dan sebagainya, maka pada hakikatnya kita memohon daripada Allah agar berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak faedah yang kita akan dapat daripada selawat, antaranya dipermudahkan urusan, ataupun kita memohon pertolongan agar dipermudahkan urusan-urusan kita, agar disempurnakan segala keperluan-keperluan kita dan juga hutang-hutang kita. Dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan fadilat selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nak memperbanyakkan selawat ke atas kamu. Berapa banyak perlu aku locate ataupun tetapkan waktu untuk berselawat ke atas kamu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Masyita, seberapa banyak yang kamu inginkan." Maka sahabat itu mengatakan, "Okey ya Rasulullah, aku akan berikan 1/3 daripada waktu aku untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya waktu untuk aku berzikir, melakukan amalan-amalan sunat, daripada waktu tersebut 1/4 aku akan bagi untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in zidta fa khair, fa in zidta fa huwa khair. Kalau kamu itu bagus, tapi kalau kamu tambah, ianya lebih baik. Maka sahabat ini mengatakan, "Khalas, aku akan bagi separuh daripada waktu yang aku tetapkan untuk melakukan ibadah, untuk berselawat ke atas kamu, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Masyita, apa-apa yang kamu kehendaki, kalau kamu tambah, ianya lebih baik." Maka sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau macam tu 2/3 pun Nabi cakap itu baik, kalau kamu tambah, ianya lebih baik." Maka sahabat ini pun mengatakan, "Kalau macam tu ya Rasulullah, aku akan locatekan seluruh daripada waktu untuk aku lakukan amal-amalan sunat itu untuk berselawat ke atas kamu ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Kalau macam tu, segala kerisauan kamu akan dipermudahkan,
akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makin banyak kita berselawat ke atas Rasulullah, makin banyak faedah yang kita akan dapat. Faedah diampunkan dosa, faedah dipermudahkan segala urusan, faedah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, faedah diberikan pahala oleh Allah, faedah Allahumma salli ala Muhammad, faedah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka jangan sekali-kali kita memikirkan apabila kita memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah bahawa kita seakan-akan memberi faedah, memberi keuntungan, memberi anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya makin banyak kita berselawat, kita yang akan dapat. La ilaha illallah. Naam. Ada faedah yang lebih hebat daripada apa yang telah kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah." Barang siapa yang selawat kepada kita sekali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas kita 10 kali. Apa makna selawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tadi kita sebutkan bahawa ianya bermakna rahmah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan tentang faedah ataupun tentang selawat Allah, apa yang akan berlaku apabila Allah berselawat kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah Subhanahu wa taala yang berselawat ke atas kamu dan para malaikatnya. Liyukhrijakum. Selawat Allah dan selawat malaikat kepada kita apa akan jadi? Agar kita dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Bahkan ini merupakan salah satu daripada faedah selawat juga. Apabila kita berselawat, Allah selawat kepada kita. Kita berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan reply kepada selawat kita. Kita berselawat kepada Rasulullah, malaikat akan mendoakan kepada kita ataupun selawat kepada kita, dan selawatnya Allah dan malaikat kepada kita itu adalah untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan ke cahaya. Nah, jadi faedah yang lebih besar dengan berselawat adalah kita dikeluarkan daripada kegelapan. Nah, jadi kalau kita selawat sekali kepada Rasulullah, kita dikeluarkan daripada kegelapan 10 kali. Kita selawat 10 kali, kita dikeluarkan daripada kegelapan 100 kali. Kita selawat 100 kali, kita dikeluarkan daripada kegelapan 1000 kali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan ini kita mengetahui bahawa tidak ada bilangan yang dianggap berlebih-lebihan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kemampuan masing-masing. Boleh buat 100, 100. Boleh buat 1000, 1000. Boleh buat 10,000, 10,000. Boleh buat lebih daripada itu, masyid. Sehingga sebahagian daripada orang-orang salih, selawat mereka sehari semalam adalah sebanyak 25,000 selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Akan tetapi sebahagian daripada ulama mengatakan pula makna yang lebih dalam ataupun faedah yang lebih menyentuh hati apabila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mereka mengatakan bahawa adakah Nabi layak untuk bukankah Nabi layak untuk mendapat selawat kita walaupun kita tak dapat apa-apa daripada berselawat ke atas Rasulullah? Yang ini kita sebutkan tadi, kita berselawat diampunkan dosa, diberi pahala, diangkatkan darjat, dikeluarkan daripada kegelapan menuju ke keterangan dan petunjuk dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan bahawa kalau kita selawat ke atas Rasulullah dan kita tak dapat apa-apa, adakah Rasulullah masih layak untuk adakah kita sepatutnya perlu untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah telah banyak melakukan kebaikan kepada kita? Bukankah Rasulullah mempunyai hak ke atas kita? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban banyak agar supaya kita terselamat daripada api neraka, agar supaya kita mendapat agama Islam yang sempurna? Maka dengan hak-hak tersebut, maka kalaupun kita tak dapat apa-apa daripada berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya untuk kita berselawat dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada orang yang telah melakukan kebaikan ke atas setiap daripada umatnya seperti mana kebaikan yang telah Allah seperti mana yang Rasulullah telah lakukan kepada kita sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan asbab kita dikeluarkan daripada kegelapan kepada keterangan, dikeluarkan kita daripada kesyirikan kepada tauhid. Rasulullah menjadi asbab kita dikeluarkan daripada kelalaian menuju sehingga kita dapat hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadi asbab daripada kita berpaling daripada Allah sehingga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab daripada kita sepatutnya waliyazubillah masuk neraka kalau tidak sampai agama ini kepada kita. Alhamdulillah sekadar ni agama ini sampai dan menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu orang pun yang lebih besar haknya untuk kita tunaikan di atas muka bumi ini selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu selayaknya untuk kita bersalawat dengan Rasulullah walaupun kita tak dapat apa-apa balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau kita bersalawat dengan Rasulullah untuk menunaikan hak baginda, kemudian kita mendapat balasan yang tidak boleh kira daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kecintaan kita kepada Rasulullah untuk kita bersalawat kepada baginda. Cukup kerinduan yang ada dalam hati kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sebab kita memperbanyakkan menyebut nama baginda, banyak untuk memuji kepada Rasulullah, banyak untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kita sebutkan tentang adab-adab zikir. Kita akan berbahaskan tentang adab-adab zikir la ilaha illallah. Jadi apabila kita duduk berzikir, mengucapkan kalimah la ilaha illallah ataupun mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad ataupun apa jenis zikir, bagaimana caranya untuk menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dah selalu hadir majlis zikir, kita berzikir bersendirian dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita rasa susah untuk nak hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat istiqamah berzikir, kadang-kadang kita tak dapat istiqamah, kadang-kadang kita rasa kenikmatan, kadang-kadang tak rasa kenikmatan. Tapi bagaimana kita nak selalu hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita berzikir sehingga kita sentiasa merasakan kenikmatan dalam zikir. Yang pertama, untuk nak dapat dihadirkan hati bersama Allah dalam ibadah, yang paling penting sekali adalah menjaga perkara-perkara yang fardu. Sebelum ni kita bahaskan tentang amalan-amalan fardu. Yang paling utama adalah as-salah. Maka kalau kita berusaha sedaya upaya untuk menjaga kehadiran hati kita bersama Allah di dalam solat, maka amalan-amalan ibadah sunat yang lain akan dibantu dengan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk hadirkan hati di dalam as-salah. Akan tetapi pada waktu yang sama, kehadiran hati bersama Allah ini sewaktu berzikir ada tingkatan-tingkatannya. Dia bukan hanya ada satu level je, dia ada banyak level yang perlu untuk kita yakni usahakan untuk naikkan diri kita dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Berkata para ulama, yang pertama sekali, level yang pertama untuk kita hadirkan hati kita adalah walaupun berkata para ulama yang level pertama ni tidak dikira sebagai level pun, itu dia macam mukaddimah, introduction untuk nak hadirkan hati bersama Allah. Dia belum lagi hadir. Apa dia? Antaf'ala syai'an yukhrijuka amma yuhitu bik. Kita melakukan sesuatu perkara sewaktu berzikir itu untuk mengeluarkan kita daripada kesibukan perkara-perkara yang berada di sekeliling kita. Distract diri kita ini daripada perkara-perkara yang menghalang kita daripada menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak ambil Quran, terkadang kita nak baca, lepas tu kita teringat pasal perkara-perkara lain. Kita nak baca Quran, time tu message masuk, nak ambil baca Quran, teringat baju nak kena jemur, kita teringat lepas ni kita nak kena jumpa orang, kita nak kena call orang dan sebagainya. Kita ambil je tasbih nak duduk bersendirian, semua perkara diingatkan sewaktu kita duduk nak baca Quran ataupun kita nak solat sunat ataupun kita nak berzikir. La ilaha illallah, teringat kedai, teringat kawan, teringat madrasah, teringat kerja dan sebagainya. Kenapa ia berlaku? Kerana apabila kita mula nak tenangkan diri, bila anggota tubuh badan ni menjadi tenang, segala perkara kesibukan akan datang. La ilaha illallah, dan akan menyibukkan kita untuk berfikir tentang perkara-perkara lain. Tapi bila tubuh badan kita bergerak,
Dia punya fikiran tu dia stable. Tapi bila tubuh kita stable, tubuh badan kita stable, maka fikiran tu akan bergerak, dan kita perlu berusaha untuk nak berhentikan gerakan tersebut. La ilaha illallah. Jadi langkah yang pertama untuk kita nak keluarkan diri kita daripada kesibukan dunia yang berada di sekeliling kita itu, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata pada langkah yang pertama apa yang perlu kita lakukan adalah kita bayangkan huruf-huruf zikir tersebut. Contohnya bila kita duduk nak berzikir la ilaha illallah, kita bayangkan lam alif alif, alif lam ha, alif lam alif, alif lam lam ha, la ilaha illallah. Maka kita cuba untuk bayangkan huruf tersebut, sehingga apabila kita bayangkan huruf tersebut, maka hilang semua perkara-perkara kesibukan lain, sebab kita cuba tengah nak fokus tentang huruf-huruf yang kita sedang berzikir tersebut. Maka dengan membayangkan huruf-huruf zikir yang sedang kita sebutkan itu, maka ianya akan mengeluarkan kita daripada kesibukan memikir tentang perkara-perkara sekeliling kita, untuk memikirkan kepada perkataan ataupun huruf-huruf yang sedang kita sebutkan tersebut. Sehingga apabila kita dah ada momentum memikirkan tentang huruf-huruf tersebut, barulah kita boleh berusaha untuk nak pergi ke level yang seterusnya. Apa level seterusnya? Level seterusnya adalah kita memikirkan tentang makna zikir. Dan seperti yang diajarkan oleh para guru-guru, la ilaha illallah, iaitu la ma'bud illallah. La ma'bud illallah, tidak ada zat yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat di atas muka bumi ini, ataupun tidak ada zat yang layak untuk disembah di alam keseluruhannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi setiap kali kita menyebutkan la ilaha illallah, ni waktu ni kita dah dapat hadirkan fikiran kita, dah dapat tumpukan, dapat fokuskan fikiran kita. Maka bila kita menyebutkan la ilaha illallah, kita merasakan dalam hati bahawa tidak ada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dah berubah daripada kesibukan pemikiran tu kepada huruf-huruf, membayangkan huruf-huruf. Daripada membayangkan huruf-huruf, kita naik lagi satu darjat untuk memikirkan tentang makna-makna yang sedang kita sebutkan daripada zikir. Jadi bila kita sebutkan la ilaha illallah, ataupun kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammad, kita mikirkan tentang Rasulullah. Apabila kita menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, seperti mana yang disebutkan tentang pahalanya, barang siapa yang menyebutkan 100 kali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan segala dosanya walau sebanyak buih di lautan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin ada orang mengatakan, khalas, aku buat dosa banyak mana yang aku nak, lepas tu aku sebutkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka kita akan katakan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah seperti mana yang kita sangkakan, boleh ditipu ataupun boleh kita nak lakukan hilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan orang yang saja melakukan dosa dengan niat, lepas tu dia nak buat subhanallah bihamdi subhanallahil azim dengan harapan dosanya akan diampunkan, pasti akan dijamin bahawa dia tidak akan mampu untuk mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebab dia saja-saja nak mempermainkan, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kalau seseorang itu tergelincir dalam melakukan maksiat, tapi dia berusaha sedaya upaya untuk istiqamah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, insya-Allah dengan keberkatan zikir itu dosanya akan diampunkan. Bahkan dengan keberkatan zikir itu, kalau dia bersungguh-sungguh untuk hadirkan hatinya, maka dia akan diberikan kekuatan untuk meninggalkan daripada dosa tersebut. La ilaha illallah. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam melakukan zikir dan berusaha untuk menghadirkan hati kita sewaktu berzikir. Dan salah satu makna zikir juga adalah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada setiap perkara yang terlintas dalam fikiran kita. Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada setiap apa yang kita terbayang
di dalam fikiran kita. Disebutkan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalik. Setiap apa yang terlintas dalam fikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada apa yang terlintas daripada di dalam fikiran kita. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha sempurna, Maha esa daripada alaysa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Naam. Dalam majlis-majlis yang terdahulu kita sebutkan, apabila kita menyebutkan Allahu akbar sewaktu mengangkat takbir di dalam solat, yakni kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, bukan untuk nak dibandingkan dengan perkara-perkara lain, kerana Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingan. Maksudnya Maha besar Allah tu bukan seperti, sebagai contoh, kita tak adalah nak bandingkan seekor semut dengan satu gunung, iaitu itu bandingan yang tidak dilakukan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha besar, maksudnya Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita nak berikan perhatian kepada selain daripada Allah sewaktu kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa hakadha baqiyatul adhkar. Dan apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan tentang kita sedang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita tidak hadir bersama Allah, seperti kita melakukan kesalahan kepada manusia, lepas tu kita minta maaf dekat dia dalam keadaan kita tak pandang muka dia. Okey, minta maaf. Dan terkadang orang yang dengar kita minta maaf dengan cara itu, dia kata kau tak minta maaf lagi bagus daripada kau minta maaf. Sekarang ni hati aku lebih sakit tengok cara kau minta maaf, lebih teruk daripada sebelum kau minta maaf. Sebab apa? Sebab cara dia minta maaf dalam keadaan hati dia tak hadir, ataupun dia macam main-main, seakan-akan tak serius. La ilaha illallah. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala? Kerana seakan-akan dia memandang remeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah betapa pentingnya kita sewaktu berzikir perlu hadirkan hati bersama Allah, agar supaya kita memberi perhatian yang penuh sewaktu berzikir, sewaktu memohon istighfar, sewaktu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi bila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu ada dua perasaan di dalam hati kita. Satu perasaan iaitu betapa kurangnya aku menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang kedua adalah kita benar-benar memohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kekurangan kita, barulah kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita merasakan ianya kekurangan kita, barulah kita akan dapat bersungguh-sungguh dalam memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan bahawa beliau khatam Al-Quran 7,000 kali di dalam kuburnya, sebagai satu persiapan untuk menerangkan kuburnya, untuk memperhiasi kuburnya. Dia khatam 7,000 kali di dalam kuburnya sebelum dia meninggal. Ini dia dah sediakan yang lahat dia tu, jadi dia baca khatam 7,000 kali dalam kuburnya. Ala kulli hal. Jadi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ni dikata apa? Istighfaruna yahtaj atau yaftaqir ila istighfar. Istighfar kita ni memerlukan istighfar daripada Allah Subhanahu istighfar kita memerlukan istighfar. Sebab bila kita istighfar, kita tak bersungguh-sungguh kepada Allah, tak hadir hati kita bersama Allah. Jadi lepas kita istighfar, kita perlu istighfar atas kekurangan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi itu yang kedua. Yang pertama, membayangkan huruf-huruf, agar supaya membayangkan huruf-huruf itu akan mengeluarkan kita daripada kesibukan memikirkan perkara-perkara lain. Selepas kita berjaya melakukan perkara yang pertama, barulah kita pindah kepada yang kedua, memikirkan tentang makna-makna zikir. La ilaha illallah maknanya apa? Allahumma salli ala Muhammad maknanya dia apa? Apa yang perlu kita hadirkan? Istighfar makna dia apa, dan apa yang perlu kita hadirkan sewaktu melakukan zikir-zikir tersebut. Dan yang ketiga, darjat yang seterusnya adalah kita memikirkan ataupun merasakan keberadaan kita
berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu dah tak rasa, tak memikirkan makna, tapi lebih tinggi daripada itu merasakan kita, keberadaan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana jalisu man dzakarani, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada aku. Dalam erti kata, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya meliputi, mendekati kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan makna yang lagi satu, ana jalisu man dzakarani, aku duduk bersama orang-orang yang zikir, yakni kita diingati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita bacakan ayat di permulaan majlis tadi, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku, maka aku akan ingat kepada kamu, washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, dan jangan kamu kufuri nikmat. Fadhkuruni azkurkum, bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita, dan ingatan Allah kepada kita itu lebih hebat daripada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Siapa kita sehingga melayakkan kita untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hamba yang lemah, hamba yang berdosa dan sebagainya. Orang yang sangat memerlukan, orang yang hina di hadapan Allah, orang yang lemah, sentiasa melakukan kesilapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyempurnakan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengotorkan hati kita dan tubuh badan kita ini dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tetapi apabila kita sedar sahaja tentang kekurangan kita, kelalaian kita, kekotoran kita, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala terus mendekati kita. Kalau manusia dia nampak kita kotor ataupun melakukan kesilapan kepada dia, yang ini melakukan perkara-perkara yang dia tak suka, khalas dia tak nak dekat dengan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan kekotoran kita, masih lagi diizinkan lidah kita ini, walaupun banyak mengumpat, walaupun banyak berdusta, walaupun banyak mengatakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, akan tetapi masih lagi diizinkan lidah kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku berada atas prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya makin kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, makin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih daripada apa yang kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang-orang saleh, sewaktu dia nak meninggal dunia, dia banyak kali mengulangi daripada perkara tersebut, ana inda dhanni 'abdi bi, iaitu cuba untuk mengingatkan diri dia untuk berharap dengan harapan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku berada bersamanya apabila dia berzikir kepada aku. Apakah kemuliaan yang lebih mulia daripada sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk orang-orang yang berakal, sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang-orang yang cerdik pandai, siapa dia? Alladzina yadhkurunallah, mereka-mereka yang ingat akan Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang pandai ini mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. La ilaha illallah. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau mereka ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam diri mereka sendiri, maka aku akan ingatkan mereka bersendirian. Dan kalau mereka ingat aku di dalam perkumpulan, iaitu kita hadir majlis zikir, berzikir sama-sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita dalam perkumpulan yang lebih mulia, iaitu perkumpulan para malaikat. La ilaha illallah. Jadi apabila kita merasakan bahawa kita sentiasa hadir bersama Allah, ataupun Allah sentiasa hadir bersama kita sewaktu kita berzikir, maka akan datang kehadiran hati sewaktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan
tiga tingkatan sewaktu berzikir. Pertama, memikirkan tentang huruf-huruf, membayangkan huruf-huruf yang kita sedang sebutkan, sedang kita zikirkan. Yang kedua, kita memikirkan tentang maknanya. Dan ketiga, kita merasakan keberadaan kita berdekatan dengan Allah, ataupun keberadaan Allah berdekatan dengan kita, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan pada hakikatnya, apabila kita merasakan keberadaan kita berdekatan dengan Allah, kehadiran hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikat hadir hati bersama Allah. Adapun yang sebelum itu, memikirkan tentang makna dan membayangkan huruf-huruf, itu sebenarnya dianggap sebagai pendahuluan daripada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang itu hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulalah hatinya itu mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu-pintu pemberian apabila seseorang itu berzikir dalam keadaan hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini antara tujuan, ataupun ini merupakan tingkatan-tingkatan yang tinggi bagi mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita sebutkan tadi, usaha yang banyak perlu dilakukan sebelum nak sampai ke tingkatan ini. Maksudnya perlu untuk dibersihkan tubuh badan luaran, perlu dibersihkan hati, perlu ditutup pintu-pintu atau tingkap-tingkap yang membawa kotoran ke dalam hati, dan sebagainya. Berusaha untuk menghadirkan hati sewaktu melakukan amalan-amalan fardu dan sebagainya, sehingga apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk naik daripada tingkatan-tingkatan zikir, sehingga dia mampu untuk hadirkan hatinya sewaktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hatta dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, hatinya sentiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu ini, maka pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati orang-orang yang sentiasa hadir bersama Allah itu berterusan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya berterusan dalam berzikir, berterusan hatinya itu hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk sampai ke tahap ini perlu bermujahadah, perlu bersusah payah. Seperti mana untuk nak hadirkan hati di dalam solat, daripada sebelum solat, sepanjang solat sehingga habis solat, nak berusaha nak hadirkan hati bersama Allah. Dan kemudian melakukan amalan-amalan lain seperti berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya dengan kehadiran hati. Ini memakan waktu yang panjang, memakan masa yang panjang. Akan tetapi ataupun setiap kali hatinya itu berpaling kepada Allah, dia akan bawa balik hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali syaitan bisik kepada dia, dia akan berpaling daripada bisikan syaitan dan fokuskan fikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu dia akan diberikan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sekarang ni kalau kita tengok orang-orang yang duduk bersama orang-orang kenamaan, orang-orang yang duduk bersama pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Iaitu apabila kita duduk bersama orang-orang yang mempunyai harta ataupun yang bersifat pemurah dengan harta yang tersebut, maka dia akan dikurniakan dengan anugerah, sama dengan pingat ke, ataupun dengan pemberian ke, ataupun dengan perkara-perkara yang mereka miliki daripada perkara-perkara dunia. Dan bayangkan apa yang akan kita dapat apabila kita duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang kekayaannya itu adalah mutlak, yang mana kekayaannya itu tidak pernah berkurangan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dermawan, maha pemurah, yu'ti wa la yubali, berikan pemberian dan tidak kisah dengan bilangan pemberian tersebut. Bayangkan orang-orang yang hatinya sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sentiasa hadir bersama Allah, maka pemberian Allah juga berterusan kepada hati-hati orang seperti ini, yang mana sentiasa berusaha untuk melawan nafsunya, untuk melainkan melawan nafsunya untuk melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita dengar orang-orang yang mungkin balik daripada berjumpa dengan orang-orang penting dan sebagainya, oh dia dapat kereta, oh yang ni dapat tanah, oh yang tu dapat rumah,
itu dapat pemberian itu, pemberian ini. Bayangkan apa yang orang yang hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang hadir majlis zikir untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, paling kurang dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun niat dia untuk hadir majlis itu bukan untuk hadir majlis. Dia by the way dia hadir majlis, tapi bukan niat dia untuk hadir majlis. Orang seperti itu pun diampunkan dosa. Bayangkan orang yang memang daripada dia keluar rumah, hatinya itu ingin ingat kepada Allah, ingin dibersihkan hatinya, ingin mendapat pemberian daripada Allah. Kita tak boleh nak bayangkan berapa banyak pemberian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut. Jadi orang yang berterusan menghadirkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hatinya sentiasa yakni mungkin 10 minit bersama Allah, kemudian makin lama 20 minit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehingga la ilaha illallah, sehingga orang-orang salih mengatakan, kalau mereka tahu apa yang kami dapat di malam hari sewaktu bersama Allah, maka mereka akan berperang dengan kami untuk mendapatkan apa yang kami miliki. Lau ya'lamul muluk, kalau raja-raja, pemimpin-pemimpin mengetahui apa yang kami dapat, apa perasaan kami di waktu malam apabila duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bergaduh untuk mendapatkan apa yang kami dapat di waktu malam. La ilaha illallah. Merasakan kenikmatan yang sempurna di dunia lagi sebelum mereka menuju ke akhirat, dan apa yang disediakan Allah di akhirat nanti lebih besar dan lebih agung dan lebih nikmat daripada apa yang mereka rasakan di dunia. La ilaha illallah. Naam, disebutkan dalam pepatah Arab ataupun dalam sebuah kasidah, hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu. Yang sang maha pemurah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin akan menolak mereka, akan membiarkan mereka balik dengan tangan kosong, ataupun biarkan mereka dalam kehausan sedangkan mereka telah datang. Wa aslul jud min dzal manba'i, dan pemberian ataupun berasalnya air tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Waradu ala nahril hayati wa kulluhum syaribu, mereka telah datang ke sungai kehidupan, wa kulluhum syaribu, dan setiap daripada mereka telah minum daripada air tersebut. Wa kam firrak min mutadalli'i, dan berapa ramai orang yang minum daripada sungai kehidupan tersebut, iaitu zikir ataupun kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka itu sentiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi li dhannun jamilun wafirun qaddamtuhu amshi bihi yas'a ma'i, kullu alladhi yarjuna fadlaka umtiru hasyaka an yabqa hashiman marba'i. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita, tidak dibiarkan kita hanya mendengar daripada tingkatan-tingkatan zikir, bahkan dikurniakan, direzekikan kita untuk sampai ke tingkatan yang tertinggi di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Dan disebutkan antara pemberian, iaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mula memberikan kepada orang-orang yang hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun pemberian Allah itu tidak dapat dikira dan tidak dapat dihadkan dengan had yang tertentu, iaitu pemberian Allah itu iaitu besar dan tidak boleh dihadkan. Akan tetapi antara pendahuluan yang akan didapati oleh orang-orang yang hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya itu akan ditarik kepada Allah, seakan-akan dia yujzab. Allah Subhanahu wa taala akan tarik orang yang hatinya hadir bersama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu daripada cahaya zikir, al-ata' alladhi ya'ti min Allah lidzakir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu adalah asal cahaya daripada segala makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi cahaya kepada seluruh makhluk. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lampu yang berada di dalam iaitu cahaya yang berada di dalam gelas lah. Misbah al-misbah fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durri. Naam, nurun ala nur. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mathalu nurihi fil qalbil mu'min. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam hatinya orang-orang beriman. Faqalbuka khalaqahu Allah liyatanazzal alaihi nurullah. Maka salah satu tujuan hati kita ini diciptakan adalah agar supaya
ianya dapat didiami oleh cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dimaksudkan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendiami dalam hati makhluknya adalah pemberian Allah itu akan dimasukkan ke dalam hatinya hamba orang tersebut. Ata'un ya'ti minallah ila dzakir. Pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila cahaya ini mula masuk ke dalam hati tersebut, maka hatinya lama kelamaan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita sebutkan di awal majlis, bahawa hati ini perlu dibersihkan, perlu ditutup tingkapnya, perlu ditutup pintunya, perlu diberhentikan daripada perkara-perkara yang kotor sehingga masuk. Jadi bila perkara kotor dah masuk, apa-apa yang ada, masih ada saki-baki kotoran dalam hati itu perlu untuk dibersihkan. Jadi antara cara untuk bersihkan saki-baki yang terdapat dalam hati tersebut adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah, sehingga cahaya itu masuk ke dalam hati, dan cahaya itu yang akan mengeluarkan, akan membersihkan daripada hati tersebut secara keseluruhan. La ilaha illallah. Kita sebutkan antara penyakit-penyakit hati adalah hasad, antara penyakit-penyakit ataupun kotoran-kotoran hati adalah riak, antara kotoran hati adalah ujub dan sebagainya. Maka zikir ini yang akan membantu kita untuk membuang, memusnahkan, menghapuskan keseluruhan daripada penyakit tersebut, kotoran tersebut, sehingga ke akar umbinya. La ilaha illallah. Naam. Bahkan zikir itu akan membasuh hati itu dengan ghaslan, iaitu basuh dengan sebersih-bersihnya. Li'anna al-qalb tusabbu alaihi anwarul madhkur. Kerana hati yang berzikir, hati yang hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu zikir, maka akan diterangi dengan cahaya. Dan apabila hati tersebut diterangi dengan cahaya, maka khalas, tak ada benda kotor yang akan, tak ada kegelapan yang akan tinggal di dalam hati yang dicahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila hati itu telah bercahaya, adakah dia akan membenci orang lain? Apabila hati itu telah bercahaya, adakah dia akan berhasad kepada orang lain? Adakah apabila hati itu telah bercahaya, adakah dia akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain? Hasya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana di dalam hati orang tersebut telah didiami oleh salah satu daripada cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menisbahkan keberadaan Allah waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Itu bukan yang dimaksudkan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan cahayanya, iaitu bukan seperti mana yang difikirkan daripada ittihad dan hulul waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan pada hakikatnya lidah ini tak mampu untuk menceritakan tentang nikmat, kelazatan dan pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada hati-hati yang hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu setiap orang perlu merasakan kenikmatan berzikir, menghadirkan diri ke majlis-majlis zikir, duduk bersama orang-orang yang telah sampai ke darjat yang tinggi dalam zikir ini, dalam tingkatan zikir, sehingga mereka mendapat curahan ataupun mendapat dapat aura daripada orang-orang seperti ini, sehingga mereka juga akan dapat merasakan kenikmatan daripada zikir la ilaha illallah. Bahkan kita sendiri akan merasakan daripada perbezaan zikir tersebut apabila kita berusaha untuk hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana disebutkan bahawa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tarik seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat zikirnya, maka segala sifat-sifat buruknya akan hilang. Sifat-sifat buruk yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudiannya akan hiasi hati tersebut dengan sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan seakan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di situ. Maksudnya segala sifat buruk dah hilang, maka setiap sifat yang baik akan hadir di situ. Wa hadza imadu sayri ila Allah, dan ini merupakan tunjang, iaitu zikir dengan kehadiran hati merupakan asas perjalanan seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana disebutkan az-zikr sultanul qurbat, zikir ini merupakan ketua bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan az-zikr ra'sul mal, zikir ini merupakan modal seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.
Dan apabila kita mula merasakan kenikmatan zikir, apabila kita merasakan cahaya zikir itu mendiami hati kita, maka kita akan meningkati daripada tingkatan-tingkatan zikir, sehingga kita lupa tentang diri kita. Li'annaka tadhkur man tuhib wa man tuhibbu yadhkuru. Kerana apa? Kenapa kita lupa diri kita? Kerana kita sedang memikirkan tentang orang yang sedang kita, ataupun zat yang sedang kita cintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengetahui bahawa zat yang mencintai itu ingat akan kita. Jadi kita dah tak ingat orang lain. Kita dah tak sibuk tentang orang lain. Yang mana sibuk tentang orang lain tu di permulaan kita sebutkan tadi, kita nak bayangkan huruf-huruf tu agar supaya kita tak ingat orang lain, kita dah tak ingat perkara-perkara luar. Jadi bila dah sampai tahap yang lebih tinggi, khalas, bila kita zikir tu kita dah tak fikir orang lain, kita hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang sedang kita zikirkan. La ilaha illallah. Kita dah tak fikir orang, kita dah tak ingat orang. Allahu Akbar. Bahkan kita dah tak fikir perkara-perkara yang sedang berlaku di sekeliling kita. Menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang masih tertinggal adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu masih lagi berada bersama kita. Akan tetapi dengan istiqamah, lama kelamaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran hati, hatta nafsu itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bermula kehancuran hati, ataupun fana. Hati itu menjadi fana, dia akan jadi hilang. Hati itu seakan-akan nafsu tu dah tak ada. Ma makna fana ani nafs? An ya'khudhaka Allah anil insyighal bihadhdhin nafs. Maksud hati nafsu tu dah hilang, maksudnya kita dah tidak disibukkan dengan kehendak-kehendak hawa nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala dah sibukkan kita dengan zikir, sehingga kehendak daripada hawa nafsu tu dah seakan-akan dah tak ada dalam fikiran kita. Kita tidak disibukkan dengan apa yang disibukkan oleh orang. Kadang-kadang kita tengok, orang tu viral, ni viral, orang semua duk sibuk pergi, kita tak ada perasaan. Orang suka daripada perkara-perkara dunia, kita seakan-akan orang-orang yang dah disibukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia dah tak fikir dah apa yang orang biasa fikir. Sebab apa? Dia punya fikir dia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah, apa-apa yang mendatangkan kegembiraan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tak fikir apa yang nafsu dia nak. Ma taltafit ilaihi nafs ma tatlubu. Dah tak fikir dah apa yang nafsu dia nak. Bahkan dia hanya menyaksikan daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan dia daripada kegelapan dosa dan kegelapan dirinya sendiri, dan dia akan berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nak bagi perumpamaan tentang al-fana, nak bagi perumpamaan tentang seseorang itu apabila telah hatinya telah seakan-akan telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak merasakan apa yang berlaku di sekelilingnya. Kita bagi perumpamaan seperti orang yang suka bola, bila dia tengok final match sebagai contoh. Bila dia tengok final match tu, dia punya engross dengan apa yang sedang dilihat. Kadang-kadang sampai orang panggil di sebelah dia, ni tengah bising-bising ni dalam stadium, ataupun dia tengah tengok TV, tengah tengok live dan sebagainya, orang panggil dia kiri dan kanan, dia tak sedar. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai orang terpaksa jerit pun baru macam sorry. Sebab apa? Sebab dia punya fikiran tu dah seakan-akan dah dia berada di alam yang lain. Dia hanya kepala dia dalam TV ataupun pada bola tersebut, pada apa-apa sukan yang dia minat lah, tak semestinya bola. Hatta apa yang sedang berlaku, mungkin dia lapar, mungkin dia mengantuk 2 pagi, 3 pagi, dia dah tak rasa dah. Sebab apa? Sebab dia dah terlampau engross dengan perkara yang dia suka. Begitu juga hati ni apabila telah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir bersama Allah, khalas, seakan-akan hati tu dah fana, dah hilang, tidak merasakan apa-apa di sekelilingnya. Allahu Akbar. Adakah pada waktu itu pendengarannya rosak? Tidak. Pendengarannya ada. Bahkan mungkin dia suara tu dengar, tapi dia tak register dalam fikiran. Sebab tu berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia kata pada permulaannya kita akan rasa susah
untuk nak hadirkan hati bersama Allah. Tapi bila hati itu dah hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi susah nak hadirkan hati bersama manusia, sebab dia dah rasakan kelazatan bersama Allah. Bila nak cakap dengan orang tu macam dah tak best. Dia cakap sikit, khalas, apa yang perlu cakap. Bila tak perlu, tak ada rasa keperluan untuk nak bercakap, dan tak ada keperluan nak start conversation, ataupun tak ada keperluan nak break the ice dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa rugi kalau tidak hadirkan hati dia bersama Allah, kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu disebutkan bahawa sebahagian orang salih apabila dia ditimpa satu penyakit di belakangnya, yang mana akan memudaratkan kehidupannya, iaitu kena penyakit yang mana penyakit itu akan membawa kematian, macam tumor lah, lebih kurang macam tumor, yang mana orang alim ni bernama Al-Imam Abu Bakar Sakran. Sakran ni bermakna orang yang mabuk, tapi tahu dia dipanggil sebagai mabuk ataupun diberi gelaran sebagai orang yang mabuk ini bukan kerana dia meminum daripada minuman yang memabukkan. Bahkan sepanjang hidupnya disebutkan bahawa tak pernah sampai perkara-perkara yang seperti itu di tempat dia duduk. Maksudnya tak pernah tengok minuman keras dan sebagainya. Akan tetapi dia diberi gelaran sebagai as-sakran kerana apabila dia berzikir, seakan-akan hilang ihsas, yakni perasaannya itu hilang. Jadi hilang, dia tak rasa apa-apa sewaktu dia berzikir. Bila dia zikir, seakan-akan dia berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia lupa apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi apabila dia ditimpa daripada tumor tersebut, sehingga tumor itu iaitu akan memudaratkan dirinya, maka doktor pun memberi nasihat perlu untuk kita buang daripada tumor tersebut. Dan Syekh Abu Bakar Sakran ini mengatakan, wahai doktor, aku ni dah berumur, badan aku dah lemah. Kemudian doktor tu kata, tak apa, kami bagi painkiller ataupun GA dan sebagainya. Kemudian Syekh Abu Bakar ni mengatakan, wahai doktor, aku tak nak bazir masa aku, ataupun aku tidak nak berada di dalam keadaan tidak sedar daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya aku tak nak bazirkan waktu aku itu untuk selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang macam ni keadaan dia lain. Macam kita nak zikir tu, kita kena setkan time. Selain daripada waktu zikir, waktu ibadah, kita punya program sendiri. Diorang punya time pula terbalik. Setiap waktu mereka itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali time-time yang sedikit yang perlu untuk mereka bagi kepada hak-hak manusia yang ada hak ke atas mereka. Naam. Walhasil, jadi Syekh Abu Bakar Sakran ni mengatakan, wahai doktor, waktu aku sembahyang salat duha, maka kamu lakukanlah apa yang kamu inginkan. Dan kebiasaan Syekh Abu Bakar ni, bila dia melakukan salat duha, dia akan panjangkan sembahyang dia. Jadi bila dia sembahyang, dia kata, aku akan turunkan baju aku, jadi kamu boleh lakukan surgery sewaktu aku sembahyang. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi bila dia sembahyang, mereka pun lakukan surgery, memotong dan sebagainya, dan mungkin jahit balik dan sebagainya. Dan orang tu berdiri, Syekh Abu Bakar berdiri tanpa merasakan apa-apa. Jadi bila dah habis selesai sembahyang, jadi imam ni pun, Syekh Abu Bakar Sakran ni mengatakan, wahai anakku, kenapa kau tak suruh doktor buat pembedahan sewaktu aku sembahyang? Bukankah aku dah cakap, dah bagi izin untuk kamu lakukan? Maka anak dia cakap, khalas, wahai ayahku, khalas, semua dah settle dah. Akan tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Cuma lepas sembahyang dia rasa sakit sikit. Tapi sewaktu sembahyang, waktu tengah potong, waktu nak jahit dan sebagainya, tidak dirasakan apa-apa kesakitan. Kerana apa? Kerana dirinya itu hilang daripada yang ini, dia dah keluar ke alam lain sewaktu dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak merasakan apa-apa yang berlaku. Dan kisah-kisah seperti ini banyak diceritakan tentang orang-orang salih, yang mana perlu untuk kita kembali kepada kisah-kisah mereka untuk memahami bagaimana mereka telah berada di tingkatan-tingkatan yang tinggi dalam
kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dan kumpulkan kita bersama mereka, dan jangan halang kita disebabkan dosa kita untuk berada bersama mereka. Amin Allahumma amin. Dan mereka-mereka yang menghabiskan umur mereka di atas muka bumi ini tanpa merasakan kenikmatan menghadirkan hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala sewaktu melakukan amal ibadah ataupun sewaktu berzikir, maka seakan-akan mereka tak dapat apa-apa di dunia ini. Mereka telah rugi. Kehidupan mereka itu seakan-akan sia-sia kerana mereka tidak merasakan kelazatan menghadirkan diri mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka hendaklah kita berusaha untuk menghadirkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan setkan waktu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendirian, dan adakan waktu untuk kita berzikir bersama keluarga, adakan waktu untuk kita berzikir bersama kawan-kawan, sama ada kita iaitu kita setkan waktu zikir dekat rumah dengan family, waktu berzikir dekat masjid, hadir majlis zikir dan sebagainya, kerana zikir bersendirian itu ada khususiyah dia, zikir berkumpulan beramai-ramai juga ada khususiyah dia. La ilaha illallah. Antara khususiyah, antara kelebihan zikir secara bersendirian adalah kita akan mudah untuk mendapat ikhlas. Yang ini kita berzikir sendirian orang tak tahu, dan berzikir secara beramai-ramai juga akan membantu kita untuk hadir hati bersama Allah. Maksudnya dengan suara yang kuat, bila kita berzikir ramai-ramai akan membantu untuk kita hadir hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ada kedua-dua ini akan membantu untuk mendapatkan ikhlas. Zikir bersendirian membantu untuk mendapatkan ikhlas, berzikir ramai-ramai membantu untuk menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bersendirian pun kita boleh hadir hati, bila kita beramai-ramai pun kita boleh dapat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengetahui bahawa solat itu telah selesai apabila as-sahabah mereka mengangkat suara mereka dalam berzikir. Maksudnya lepas solat mereka berzikir dengan mengangkat suara mereka. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang mungkin datang lambat, jadi bila suara berzikir tu dah naik, dah zikir itu dibaca dengan kuat, maka mereka tahu solat dah habis dan mereka telah tak sempat nak sembahyang berjemaah. Akan tetapi sekarang ni orang yang berzikir secara berjemaah ramai-ramai kurang. Bahkan sebahagian mengatakan ini merupakan perkara yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Akan tetapi kita tak perlu nak bergaduh dengan orang yang tak bagi nak berzikir secara ramai-ramai dan kuat-kuat, tapi kita mengikut kemampuan kita. Bila kita boleh berzikir ramai-ramai, kita berzikir ramai-ramai. Tak boleh di majlis besar-besaran, kita buat secara kecil-kecilan. Tak perlu nak cari gaduh, kerana cari gaduh itu adalah haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kedamaian itu adalah perkara yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir secara kuat-kuat itu adalah sunnah. Maka tak perlu untuk kita, untuk nak hidupkan sunnah, kita melakukan perkara yang haram. Bergaduh dengan orang lain tu haram, berzikir dengan suara yang tinggi itu adalah sunnah. Maka mengikut kemampuan, kalau boleh, boleh, kalau tak boleh, mafi muskilah. La ilaha illallah. Yang paling penting sekali adalah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tarik kita untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan moga-moga apa yang disampaikan ini ada faedahnya insya-Allah, dan moga-moga kita mendapat daripada apa yang disebutkan oleh orang-orang salih tentang tingkatan-tingkatan zikir fi khairin wa lutfin wa afiyah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.